إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا مستقيما وهداية للصالح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا من نعرف به أوامرك ونعرف به نهيك صراط وإلهم الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المصطفى تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Dan demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah atau sesuatu daripada sifat salbiyah atau i'tiqad ia akan baharu demikian itu atau keadaannya makhluk atau syak ia pada sedianya dan baharunya atau terhenti ia pada demikian itu. Dan demikian lagi dan demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Dan demikian lagi yakni seperti orang yang menafikan sifat maknawiyah. Seperti orang yang menafikan sifat maknawiyah. Jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Yang mana maklum sifat nafsiyah tu ialah sifat wujud. Sifat nafsiyah yang setengah daripada 20 sifatnya kena pada sifat wujud. Maka siapa yang menafikan sifat nafsiyah ialah menafikan sifat wujud, maka orang itu jadi kafir. Na'udzubillah. Atau sesuatu daripada sifat salbiyah. Maknanya menafikan sesuatu daripada sifat salbiyah. Menafikan sesuatu daripada sifat salbiyah. Menafikan kidam Allah, menafikan sedia Allah, menafikan menyerupai makhluk Allah, hingga seterusnya segala sifat-sifat salbiyah. Sekiranya kalau siapa yang menafikan mana-mana satu daripada bilangan sifat salbiyah, maka orang itu jadi kafir juga. Na'udzubillah. Atau i'tiqad ia akan baharu demikian itu. Atau i'tiqad ia. Artinya seorang itu dia i'tiqad akan bahawa baru demikian itu. Baru jadi satu, baru jadi tak serupa dengan makhluk, baru sedia. Maka itu pun sama juga, jadi kafir juga. Atau keadaannya makhluk. Atau keadaan Allah Ta'ala itu makhluk bagi sesuatu. Itu pun jadi kafir juga. Atau syak ia pada sedianya dan baharunya. Atau seorang itu syak pada ia, ya Allah, sedia, pada sedianya, sedia Allah dan baharunya, baharu Allah. Siapa yang syak tentang baru ke qadim, Allah Ta'ala itu baru ataunya qadim, dia syak tidak buat keputusan dengan kata sedia, dia syak, maka itu pun syak zon pun sama juga. Jadi kufur juga. Atau terhenti ia pada demikian itu.
Sedia dan baru. Terhenti ni mana tidak buat keputusan. Tidak buat putusan kata Allah ni sedia, tidak buat putusan kata Allah itu baru. Maka itu pun jadi kufur juga. Adapun tadi itu dia syak berpapuh tentang sedia ke baru Allah. Adapun di sini itu mana dia tak boleh kata apa-apa. Tidak buat keputusan kata ada, tidak buat putusan kata sedia, tidak buat putusan katanya baru. Maka orang itu pun jadi kafir juga. Sebab kita naknya yakin bahawa Allah Ta'ala itu sedia. Itu yang sah. Yakin, kejap, jazam, kata Allah Ta'ala itu sedia. Sekiranya kalau zon, kalau waham, artinya tidak buat putusan mana-mana, maka itu menafikan jazam. Padahal dalam bab i'tiqadnya, nak sah dalam bab i'tiqad ialah jazamkan dengan akidah-akidah yang disebut. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani. Dia kata kudrat tidak ada, iradat tidak ada, ilmu tidak ada, hingga seterusnya daripada segala sifat ma'ani. Orang yang menafikan sifat ma'ani dengan bahasa yang i'tiqad katanya kudrat tidak ada, sifat iradat tidak ada, sifat ilmu tidak ada, sifat hayat tidak ada, hingga seterusnya. Seperti Mu'tazilah. Seperti golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni macam mana dia? Yang berkata mereka itu Mu'tazilah, tiada bagi Allah itu sifat ma'ani. Tidak ada bagi Allah sifat ma'ani. Allah tidak ada sifat kudrat. Allah tidak ada baginya sifat iradat. Hingga seterusnya. Bahkan Allah itu qadirun dengan zat. Muridun dengan zat. Bahkan dia katanya Allah Ta'ala tidak ada sifat kudrat. Tetapi Allah yang keadaan Allah Ta'ala yang kuasa itu sungguh. Tetapi sifat kudrat tidak ada. Tetapi keadaan ke Allah yang kandak kaunuhu muridan tu sungguh. Begitu. Tapi dia katanya kalau kuasa Allah kuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrat dah. Kandak Allah kandaklah. Sungguh situ tak menafi keadaan Allah yang kandak, tapi kandak dengan zat dia, bukan dengan sifat dia. Maka tiada hukumnya seperti i'tiqad Mu'tazilah ni, tiada jadi kafir ia. Tetapi jadi kafir ia orang itu orang yang menafikan sifat ma'ani. Tak jadi kafir sebab walaupun dia kata sifat kudrat tidak ada, walaupun dia kata dia menafikan sifat kudrat iradat hingga seterusnya, tetapi dia kata sungguh keadaan Allah yang kuasa, yang amat kandak, yang mengetahui hingga seterusnya, maka tak jadi kafir dengan sebab dia menafi itu bukan nafi kesemuanya. Jadi kudrat tidak ada, tapi sungguh keadaan Allah yang kuasa. Jadi ada kuasa jugalah bagi Allah, tapi bukan kuasa dengan zat, dengan sifat. Bukan kuasa dengan zat. Tak jadi kafir. Tapi sungguh pun tak jadi kafir, tetapi jadi fasik. Orang fasik. Fasik ini nak jadi fasik, satunya sebab apa nak jadi fasik, satunya mengerjakan dosa besar, yang keduanya mengakali di atas dosa kecil, yang tiada banyak taat di atas maksiat. Maka di sini orang Mu'tazilah dia orang fasik, dengan maknanya dosa besar, dia melakukan dosa besar di mana menafikan sifat kudrat. Tidak i'tiqad katanya ada sifat kudrat, iradat, sifat ma'ani itulah pada zat Allah Ta'ala itu sebagai dosa yang ialah dosa besar. Tapi tak membawa kepada jadi kufur. Sebab
Tak jadi kufur tu sebab dia kata sungguh keadaan Allah yang kuasa. Keadaan Allah yang amat mengetahui itu sungguh. Tapi dosa besar dengan tentang mana? Tentang dia menafikan sifat ilmu. Sifat kudrat iradat. Dan lain lagi. Tetapi jadi fasik dan mubtadi'. Mubtadi' itu maknanya orang yang mengerjakan perkara yang bid'ah. Mubtadi' itu maknanya orang yang mengerjakan perkara bid'ah. Kemudian bid'ah di mana dia? Mana tempat yang jadi bid'ah ialah dia menafikan sifat ma'ani, situlah tempat jadi bid'ah. Sebab ini menafikan sifat ma'ani tidak diajar oleh Nabi SAW. Bahkan yang diajar oleh Nabi itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Maka sekiranya kalau dia menafikan sifat ma'ani, maka mubtadi' jadi bid'ah lah dia, bid'ah pada i'tiqad. Pada amalan i'tiqad dia tentang menafikan sifat ma'ani itulah jadi bid'ah. Malaikat jika menafi ia akan ma'ani serta menyabitkan lawannya. Malaikat ni istisna pada tiada jadi kafir. Jadi sekadar menafikan sifat ma'ani, tidak ada kudrat, tapi sungguh kaunuhu qadiran. Tidak ada sifat iradat, tapi sungguh kaunuhu muridan. Tidak ada sifat ilmu, tapi sungguh kaunuhu aliman. Situ tak jadi kafir. Kalau sekadar begitunya tak jadi kafir, hanya jadi fasik dan mubtadi', jadi bid'ah. Tapi kalau dia katanya malaikat jika menafi ia orang yang menafikan sifat ma'ani tadi seperti Mu'tazilah. Malaikat jika menafi ia orang yang menafikan sifat ma'ani, menafi ia akan sifat ma'ani serta menyabitkan mengisbatkan lawan bagi sifat ma'ani. Kudrat tidak ada kudrat tidak ada pada zat Allah Ta'ala, hanya yang ada tu sifat lemah. Dia kata begitu. Maknanya kaunuhu qadiran tak sungguh dah. Di sini dia menafikan sifat ilmu. Ilmu tak ada pada zat Allah. Yang sungguh yang adanya ialah sifat jahil tu ada pada zat Allah. Dia kata begitu. Sifat apa lagi? Sifat hayat tak ada. Hanya ada sifat maut pada Allah. Dia mengisbatkan lawan dia. Maka jadi kafir. Ia orang tadi. Wal'iyadzabillah. Adapun Mu'tazilah dia tak kata begitu. Kalau tanya ada ke tidak sifat kudrat bagi Allah, kalau kita tanya orang Mu'tazilah, dia jawab kata tidak ada sifat kudrat. Sifat kudrat tu tidak ada. Kemudian kalau kita kata kalau tidak ada sifat kudrat maka lemah Tuhan, dia kata tak lemah. Dia kata tak lemah sebab dia kuasa dengan zat. Jadi sungguh jugalah keadaannya yang kuasa tu sungguh, cumanya sifat kudrat tu tidak ada di sisi mereka. Tapi tanya kalau begitu Tuhan lemah? Dia kata bukan lemah. Bukan lemah sebab kudrat tidak ada, tapi keadaan yang kuasa tu sungguh sebab dia kuasa, bukan kuasa dengan sifat, bukan kuasa dengan zat. Itu tak jadi kafir lah. Tetapi yang katanya kudrat tidak ada, sifat perkuasa tidak ada, yang adanya lemah, sifat ilmu tidak ada, hanya yang adanya sifat jahil, maka itu mengisbatkan kekurangan bagi Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir. Na'udzubillah. Dia masalah kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa.
Sebab apa boleh jadi keadaan Allah Ta'ala yang kuasa? Sebab ada sifat kudrat. Kita tikap gitu. Nah, sebab apa boleh kata sungguh keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa kaunuhu qadiran tu sebab ada sifat kudrat. Kita kata begitu sebab dulu dah cerita dulu tu pada masalah kaunuhu qadiran dulu tu dia ada tafsir katanya mengikut mazhab Asy'arinya kaunuhu qadiran tu ialah kena kepada apa? Kena kepada dulu tengok pada bahasan sifat kaunuhu ta'ala qadiran, cuba kita patah balik sana. Kita kembali kepada sana tengok di si ahli sunnahnya apa huraian sana tengok dia katanya kaunuhu qadiran, dia kata ke bawah sikit satu baris lebih kurang, dan makna keadaan Allah Ta'ala yang kuasa itu makna dianya berdiri kudrat pada zat Allah Ta'ala atas kaun yang pertama. Mengikut kaun yang pertama, kaunuhu qadiran tu kenatah apa dia? Ialah berdiri kudrat pada zat. Ada kudrat pada zat. Ada sifat kudrat pada zat. Itu mengikut kaun yang pertama. Dan kalau mengikut kaun yang kedua, kaunuhu qadiran tu ialah suatu kelakuan yang menengahi antara mawjud dan makdum yang lazim ia bagi kudrat. Yang lazim bagi sifat kudrat. Jadi mengikutkan yang kedua tu kaunuhu qadiran tu lazim bagi sifat kudrat. Ialah kaun yang menafikan, yang menyabitkan hal. Itulah dua-dua kaun ini ialah dua kaun bagi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi maknanya di sisi kita ahli sunnah wal jamaah mengikutkan yang pertama kaum Abu Hasan al-Asy'ari, mengikutkan yang kedua kaum bagi Qadhi Abu Bakar al-Baqillani dan Imam Haramain, kesemuanya menyabitkan sifat kudrat. Kedua-dua kaum di dalam mazhab ahli sunnahnya ialah menyabitkan sifat kudrat. Mana sifat kudrat tu ada. Sifat kudrat tu ada. Sifat kudrat tu ada pada zat Allah Ta'ala. Maka kaunuhu qadiran mengikut pendapat bagi Imam Abu Hasan al-Asy'ari, kaunuhu qadiran tu ialah kena kepada berdiri sifat kudrat pada zat. Kaunuhu qadiran ialah maknanya berdiri sifat kudrat pada zat. Ada sifat kudrat pada zat. Begitu. Adapun kalau mengikut kaun yang kedua yang menyabitkan ahwal tu ialah kaunuhu qadiran tu lazim daripada sifat kudrat. Suatu kelakuan yang menengahi di antara ada dan tiada, yang mana dia tu lazim bagi sifat kudrat. Jadi ala kulli hal mengikut di atas mazhab ahli sunnah wal jamaah, sifat kudrat tu ada lah. Sifat kudrat tu ada. Cumanya khilaf pada kaunuhu qadiran tu kenatah apa dia. Mengikut yang pertama, kaunuhu qadiran tu nak cerita katanya ada sifat kudrat pada zat. Nak cerita katanya ada sifat kudrat pada zat. Mengikutkan yang keduanya, kaunuhu qadiran tu nak cerita katanya kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa tu lazim daripada ada sifat kudrat pada zat. Kemudian keadaan Allah yang kuasa tu ialah bukan tak ada, bukan ada, hanya menengahi di antara ada dan tiada. Itu dikatakan hal. Jadi maknanya di sisi ahli sunnah tu kuasa Allah Ta'ala sungguhlah kuasa, tapi kuasa dengan sifat kudrat. Adapun di sisi Mu'tazilah dia katanya kudrat tidak ada. Sifat kudrat tidak ada pada zat Allah. Sifat iradat tidak ada pada zat Allah. Hingga seterus sifat ma'ani. Tetapi walaupun tidak ada kudrat pada zat Allah, keadaan Allah yang kuasa tu sungguh. Sebab bukan kuasa, Tuhan kuasa bukan ada sifat kudrat.
Begitu. Bukan dengan sebab. Dengan secara diri, dengan secara zat Allah Ta'ala tu yang kuasa. Begitu. Jadi berbezanya kita menafikan sifat, dia menafikan sifat kudrat. Kita mengisbatkan sifat kudrat. Kita mengisbatkan sifat maknawiyah, dia pun mengisbatkan sifat maknawiyah. Sebab tu orang Mu'tazilah tak jadi kufur. Adapun kalau siapa yang katanya kudrat tidak, keadaan yang kuasa pun tidak, hanya yang sebenarnya Tuhan lemah, maka itu jadi kafir. Itulah. Habis di situ. Kemudian masalah masuk kita pada masalah yang lain pula. Masalah khilaf pada sifat ma'ani, pada bilangan sifat ma'ani. Yang mana sifat ma'ani mengikut yang diittifaqkan oleh segala ulama, yang wajib di atas kita mengetahui satu persatunya ialah 7 saja. Sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala memanglah banyak. Hanya yang diwajib di atas kita mengetahui dengan secara satu persatu. Dan sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala amat banyak. Kemudian yang wajib di atas kita orang mukallaf mengetahui dengan secara tafsil, dengan secara satu persatu, dengan secara ittifaq ulamanya ialah 7 sifat. Mulai daripada sifat kudrat sehingga sifat kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu yang diittifaq. Katanya dan menjalani kaul Qadhi dan Imam Haramain. Ini pendapat bagi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain. Menjalani mazhab dia lah, mazhab bagi Imam Haramain dan mazhab bagi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Mazhab dia. Menjalani atas mengisbatkan sifat idrak. Menjalani atas mengisbatkan sifat idrak. Tambah di atas 7 tadi. Maknanya sifat ma'ani ada lagi lain pada 7. Mana dia? Ialah sifat idrak. Macam kudrat sifat ma'ani. Idrak pun satu daripada sifat ma'ani. Macam kata kudrat tu satu sifat daripada sifat ma'ani, maka dia ni pun ya juga. Tapi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari tidak mengisbatkan sifat idrak. Tidak mengisbatkan sifat idrak. Tapi dua imam ini, Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Haramain, mereka katanya wajib kita kena tahu satu laginya ialah sifat idrak. Selain daripada 7 itu. 7 yang maklum. Kemudian apa dia sifat idrak? Artinya, arti sifat idrak mendapat. Mendapat. Tapi terjemuh kata mendapat ini tak munasabah dengan yang kita maklum lah. Sebab kita maklum kalau sifat kudrat tu kita terjemuh perkuasa. Perkuasa. Sifat iradat terjemuh perkandak. Sifat ilmu kita terjemuh pengetahuan. Itu mulai daripada pada tuan kitab, pengarang kitab Baqarah. Tapi orang dulu tu dia terjemahnya mendapat. Tapi kalau nak kira bagi betulnya kena kata pendapat. Sifat idrak, sifat pendapat. Bukan pendapat dengan mana pendapatan, mana hasilan tu bukan dia. Jadi pendapat artinya idrak tu ialah satu jenis sifat. Tengok. Dan ia sifat idrak. Dan ia sifat idrak
pada mereka itu, yakni di sisi mereka itu, pada mereka itu, yakni di sisi mereka itu, di sisi Qadhi dan Imam Haramain. Dan ia sifat idrak pada mereka itu, yakni di sisi mereka itu, di sisi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan di sisi Imam Haramain. Idrak ni apa dia? Mengikut. Itu ada pun lain daripada Qadhi, lain pada Imam Haramain dan lain pada pengikut keduanya, mereka tidak membilangkan sifat idrak. Tidak mengisbat. Tapi kalau di sisi kedua, ia mengisbat. Mereka mengisbatkan sifat idrak. Kemudian kalau berlaku di atas dia, yang katanya ada satu sifat laginya, nama sifat idrak, lain daripada samuk basar kalam, lain pada yang kita maklum. Dan ia pada mereka itu sifat. Jadi satu jenis sifat. Sifat yang qadimah. Satu sifat yang qadimah, yang qadim. Ada dia, tidak ada permulaan. Satu sifat yang qadimah. Mana satu sifat yang ada lagi pulanya dia. Satu sifat yang ada. Macam kudrat. Kudrat pun satu sifat yang ada, yang sedia. Maka idrak pun satu jenis sifat yang ada, yang sedia. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maknanya, nak catanya dia ni satu sifat daripada sifat bagi zat Allah Ta'ala. Idrak ni satu sifat bagi sifat zat Allah Ta'ala. Yang mana zat Allah Ta'ala ada bersifat dengan dia juga. Sebagaimana zat Allah Ta'ala ada bersifat dengan sifat kudrat iradat, maka begitu juga Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala ada bersifat dengan sifat ini juga. Sifat mana? Sifat idrak ini. Kemudian, mendapat ia dengan dia. Ini ta'aluk dia. Samaratus sifat. Mendapat ia Allah Ta'ala dengan dia, dengan itu sifat. Dengan dia, dengan itu sifat, sifat idrak ni. Akan segala yang disentuh. Dan segala yang dicium. Dan segala yang dikecap. Mendapat dengan ketiadaan berhubung. Dengan takluk pada mendapat. Mendapat dengan ketiadaan berhubung. Sambung, sentuh. Dengan berhubung dengan segala yang tersebut. Segala yang tersebut ialah segala yang disentuh, segala yang dicium, segala yang dikecap. Gitu dulu. Nanti saya urai balik. Kita tatbik ibarat kitab dulu. Berhubung dengan ketiadaan berhubung, sambung situ. Berhubung dengan segala yang tersebut itu. Dengan segala yang tersebut itu. Apa dia yang tersebut? Ialah segala yang disentuh, segala yang dicium, segala yang dikecap. Itulah. Jadi dia katanya sifat idrak, cara mana takluk dia. Yang mana kita maklumnya kalaulah sifat kudrat. Cara takluk dianya, kaifiat takluk dianya ialah mengada dan meniada.
Yang mana katanya sifat kudrat, dengan sifat kudrat inilah Allah Ta'ala mengada akan apa-apa mungkin dan meniadakan akan yang mana-mana mungkin. Sifat iradat pula, takluk dianya ialah menentu. Maknanya dengan sifat iradat inilah Allah Ta'ala menentukan segala perkaranya. Menentu dengan ada, menentu dengan tiada, menentu dengan kelakuan begitu, kelakuan begini. Dan pulaknya kalau sifat tu ialah sifat ilmu, dengan sifat ilmu inilah Allah Ta'ala nyata bagi zat Allah Ta'ala segala perkaranya. Nyata ni sebab bagi ilmu tu kita panggil tahu. Kalau sifat samuk pulaknya, dengan sifat samuk inilah Allah Ta'ala mendapat mendengar akan segala perkara yang mawjud. Kalau sifat basar, dengan sifat basar inilah Allah Ta'ala melihat akan segala perkara yang mawjud. Maka habuan bagi sifat iradat, sifat idraknya di mana? Dia katanya mendapat ia ya Allah dengan sifat idrak akan segala yang disentuh. Akan segala yang disentuh. Jadi begini, sekiranya kalau kita nak dia kita ni ada kalau di kita manusia, pada kita manusia kita mempunyai pencederaan yang 5. Kita mempunyai pencederaan yang 5. Kalau nak tahu, nak dapatkan benda itu sejuk ke, panas ke, ataunya lembut ke, kasar ke, kita dapat dengan sifat pencederaan kitanya ialah penyetuh. Jadi, nisbah bagi kitanya, kalau kita nak tahukan sesuatu, benda itu sejuk, seperti ais. Maka kita nak dapat kata sejuk dianya, mesti kita sentuh dengan umpama tangan. Apabila kita sentuhkan akan ais, maka kita akan dapat katanya ais itu sejuk. Begitu juga api. Api, benda yang panas, benda yang suam. Kita nak tahu katanya, nak dapat kata panas ke tak panas, maka kita sentuhlah. Panas ke suam ke kita sentuh. Barulah kita tahu, kita boleh dapat katanya benda ini suam, benda ini panas. Maka Allah Ta'ala nak dapat kata suatu benda itu panas, nak dapat kata suatu benda itu sejuk, maka dapat dengan melalui sifat idrak. Begitu. Tapi dia dah jaga depan tu dengan ketiadaan berhubung. Dengan ketiadaan bersambung, tak sama dengan kita. Kita nak tahu nak dapat kata benda tu sejuk ke panas, kita kena hubung, maknanya kena sentuh. Kena berhubung, kena hola tangan kita bagi sentuh dengan suatu benda, barulah dapat katanya itu panas, itu sejuk. Adapun Allah Ta'ala nak dapat kata benda tu sejuk, benda ini panas, ada panas di situ, ada suam di sini, ada sejuk di situ, maka dengan melalui sifat idrak, tetapi bukan dengan secara bersentuh, berhubung. Begitu. Kemudian pula satu lagi, dan segala yang dicium, yakni yang dihidu. Segala yang dicium, yakni segala perkara yang dihidu. Bau harum, bau manis, bau sedap, bau busuk, bau masam, segala jenis-jenis bauan, maka kita dapat dengan sifat perhidu. Kalau kita nak tahu katanya harumnya bunga mawar,
Nak tahu katanya harumnya bunga mawar, harumnya kasturi kita dapat dengan pencederaan pehidu. Lagi pulanya kita nak dapatkan haruman bunga mawar ataunya kasturi itu mesti kita berhubung, maknanya kena ambil bunga mawar tu masuk dekat dengan hidung. Kena masuk dekat, itu katanya berhubung. Kena direct. Tapi Allah Ta'ala nak dapat katanya harum bunga mawar dengan sifat idrak ni lah. Tapi bukan dengan secara menghidu. Kita dengan secara menghidu kalau nak dapat bau. Allah bukan dengan secara menghidu. Tu mana kata bukan dengan ketiadaan berhubung. Begitu. Dan segala yang dikecap, yang dirasakan. Yang dikecap, yang dirasakan ialah manis, masin dan sebagainya. Segala yang dikecap, manis, masin, kita tengok kita dulu, kita nak dapat katanya ada rasa masin kat garam, ada rasa manis pada gula, pada manisan, maka kita kena rasa. Tapi rasa kita kena berhubung, mana kena ambil benda itu letak kat lidah. Kita nak tahu kata air laut itu tawar ke atau masin, mesti air laut itu ada berhubung dengan lidah. Kita nak dapat rasaan masin pada air laut, mesti air laut itu mesti ada berhubung dengan lidah. Kita nak dapat masam pada limau, pada cuka, kita nak dapatkan rasaan masam pada limau, pada cuka, mesti cuka itu bersentuh dengan lidah. Itu bersentuh itulah dikatakan berhubung. Jadi maknanya kita nak dapat bukan maksud, bukan tahu tu ilmu. Jangan kita keliru. Tahu tu tak payah kita rasa. Contohnya garam tu masin. Masin sekadar nak tahu, tak payah kita ambil air laut tu letak kat lidah, kita dengar orang cerita katanya masin pun dah kita tahu. Jadi tahu dengan dapat ni lain. Tahu pun setengah daripada dapat juga. Sebab dia panggil dapat. Dapat rasaan masin, dapat panas pada api, dia panggil dapat semua. Dapat rasaan harum, bauan harum, begitu. Panggil dapat ke semuanya. Jadi maksudnya beginilah. Jadi kita nak dapat kata benda itu panas ke sejuk, kita nak dapat dengan secara mana? Kalau kita dengan secara melalui sentuh. Itu pun segala yang disentuh. Maksud segala yang disentuh itu ialah panas atau sejuk. Lepas tu panas atau sejuk, atau apa lagi? Lembut ataunya kasar, seperti seperti kita katanya bulu arnab lembut, rambut kita kasar, nak tahu tu mesti kena sentuh. Air lembut, batu keras, nak tahu kita nak dapat katanya lembut pada air, keras pada batu dengan secara menyentuh. Maka keras, lembut, sejuk, panas itu dikatakan segala perkara yang disentuh. Segala perkara yang disentuh. Sebab ghalib kita nak dapat, dia kena sentuh. Maka Allah Ta'ala dapat kata api itu panas, ais itu sejuk. Air sungai itu lembut, batu itu keras. Dapat melalui sifat mana? Jawabnya melalui sifat idrak.
Tapi dengan tiada berhubung, kita nak dapat kata benda tu suam, kita kena sentuh dengan tangan masalah. Dengan kulit kita baru kita dapat kata benda tu suam. Maka Allah Ta'ala tidak bersentuh gitulah. Sebab tu dia kata dengan ketiadaan berhubung. Satu lagi pulanya, segala yang dicium, ini segala benda yang dihidukan. Jadi apa dia? Bauan-bauan. Segala jenis bau-bauan, maka kita nak dapat benda itu bau begini, bau begitu. Nak dapat bau durian, mesti kita hidu. Nak dapat bau harum pada mawar, mesti kita hidu. Nak dapat harum pada kasturi, mesti kita kena hidu. Nak dapat kata busuk pada bangkai, mesti ada hiduan. Mesti ada hidup pada benda tu. Tapi Allah Ta'ala nak dapat kata benda itu, dapat benda itu harum, benda itu busuk, maka dapat melalui sifat idrak. Lagi pulanya dapat kata harum busuk itu dengan ketiadaan berhubung. Jadi kita nak dapat kata mawar itu harum, kalau jauh-jauh tak dapat, mesti kena mendekatkan mawar itu kepada hidung kita. Sebab sifat perhidu tu ada kat hidung. Gitu. Dan segala yang dikecap. Maksud segala yang dikecap tu ialah segala rasaan-rasaan. Segala rasaan-rasaan. Manis, masin, masam. Hingga seterusnya. Manis, masam, masin, apa dia? Pahit. Katalah. Itu yang dikecap. Rasaan-rasaan. Maka kita nak dapat rasaan, kita gunanya pencederaan, apa dia? Perasaan. Pekecap dia panggil. Yang mana Allah Ta'ala letak pada kitanya kat lidah. Lagi pulanya kita nak dapat rasaan masin pada air laut, maka dengan secara menyentuhkan, berhubung dengan air laut. Berhubung tu maknanya mesti air laut tu datang bersentuh dengan sifat pekecap yang ada, perasaan yang ada pada lidah kita. Kalau sentuh dengan jari, tak tahu kata masin, tak dapat kata masin ke tak masin. Begitu. Jadi kita nak dapat kata panas ke tak panas, panas ke sejuk, lembut ke kasar dengan sifat penyentuh. Allah dapat dengan sifat idrak. Kita nak dapatkan harum, suatu benda yang harum, nak dapatkan busuk, benda yang busuk, maka kita guna melalui sifat perhidu. Allah guna sifat melalui sifat idrak. Begitulah. Kita nak dapat katanya benda itu masin, benda itu manis. Manis pada umpama gula, masin pada umpama garam, masam pada umpama cuka, melalui sifat yang ada pada lidah. Tapi Allah Ta'ala dapat kata masin, garam itu dengan sifat idrak. Begitu. Tapi dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut. Maknanya tak mesti direct. Jadi kita nak dapat kata masin, mesti berhubung lidah kita dengan air laut. Kita nak dapat katanya manis pada gula, mesti kena sentuhkan gula itu dengan lidah. Kalau gitu tidak. Itu mana berhubung. Allah tidak berhubunglah. Dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut itu. Habis. Dan kata kil didapat dengan dia segala maujud, segala yang maujud. Kata kil, kata setengah ulama, didapatkan dengan dia dengan sifat idrak kan atas segala yang maujud. Asalkan benda itu ada, didapatkan oleh sifat, didapat oleh Allah Ta'ala dengan sifat idrak kesemuanya.
Tapi berlainan taganlah. Allah Ta'ala mendengarkan setiap benda mewujud. Itu dapat dengan secara dengar. Allah Ta'ala melihatkan segala perkara yang mewujud. Maka itu dengan secara melihat. Lain-lain berlainan tagan, berlainan cara. Itulah. Jadi kalau mengikut kaum yang tidak mengisbatkan sifat idrak, seperti kaum bagi kataan mazhab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, maka kalau nak tanya Tuhan dapat ke tidak masin manis pada garam, masin pada garam, manis pada gula, dapat. Tuhan tahu kata masin, Tuhan apa dia? Dengar akan masin, sebab masin itu satu benda yang mewujud, Tuhan dengar. Tuhan melihat, begitu. Tuhan melihat, sebab dengarkan segala benda yang ada. Lihat akan segala benda yang ada. Maka masin manis setengah daripada benda yang ada. Panas sejuk pun setengah daripada benda yang ada. Sebab didapatkan dengan pencederaan yang 5. Begitu. Habis. Kemudian katanya, dan mustahil lawannya iaitu ketiadaan mendapat. Dan mustahil lawannya iaitu ketiadaan mendapat. Tak mendapat. Bukan makna tak tahu. Tahu-tahulah tapi tak dapat. Contohnya begini. Kita, kalau kita tak pernah pergi ke laut. Kita tak pernah pergi ke laut. Nak tanya kita tahu ke tidak air laut tu masin? Tahu. Tahu dari mana? Daripada cerita orang. Boleh tahu. Tapi ada dapat rasa ke tidak masin di air laut? Tak pernah rasa. Begitulah. Jadi kalau nak bandingnya, mana kalau tak ada sifat idrak, mana sekadar tahu ialah. Sekadar tahu lah. Kalau nak banding di kita lah. Sekadar tahu lah katanya masin air laut itu, tapi tak pernah rasa dengan sendiri. Jadi maknanya mustahil lawannya, lawan bagi sifat idrak tu adalah mustahil. Iaitu ketiadaan mendapat. Mana Allah Ta'ala tak dapatkan panas sejuk, Allah Ta'ala tak dapatkan apa dia, harum busuk, Allah Ta'ala tak dapatkan manis masin, itu adalah perkara yang mustahil. Itulah satu sifat ma'ani juga yang diisbatkan oleh Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain. Jadi kalau mengikut mazhab Abu Hasan Ash'ari, kalau kita tidak mengisbatkan sifat idrak pun tidak salah. Kalau kita mengikut mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari, tidak salah. Hanya kita bilang sampai mulai daripada Quran sampai kalam. Itu saja. Sifat idrak kita tak bilang, tak salah. Sebab kita, kalau orang tanya, Tuhan dapat ke tidak kata garam itu masin? Dapat. Melalui sifat samuk basar ilmu. Kenapa begitu? Tuhan dapat ke tidak busuk pada bangkai, harum pada mawar? Dapat. Melalui sifat ilmu samuk basar. Tetapi dia katanya Allah Ta'ala dapat ke tidak katanya harum pada mawar? Dapat. Melalui sifat ilmu, melalui sifat pendengar, melalui sifat basar, melalui sifat idrak. Begitu. Jadi tak salahlah, sebab kita tak menafi. Bukan katanya Allah Ta'ala tak tahu, tak dapat kata masin pada garam. Cumanya kita tidak mengisbatkan sifat idrak. Allah Ta'ala dapat kata garam itu masin melalui sifat samuk basar dan ilmu. Begitulah. Kemudian katanya, dan menjalani al-maturidiyah atas mengisbatkan sifat takwin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.